Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Zaim bin Muhammad Salmin. Nama saya Firman Aimar bin Amril Huda. Baiklah, dan saya Muhammad Zarif Iman bin Zahrul Husma. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu topik berkaitan dengan isu ekonomi negara yang amat hangat diperkatakan pada ketika ini. Bahkan bukan sahaja di negara kita, ia juga melibatkan negara-negara lain juga. Sebelum kami mengupas dan meneruskan perbincangan kami dengan lebih mendalam, kita perlu fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan ekonomi. Takrif ekonomi itu sendiri. Ekonomi bermaksud satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang bagaimana manusia mengurus faktor ataupun sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Daripada sini kita dah boleh lihat manusia mempunyai kehendak yang tidak terhad, namun perlu menguruskan sumber ekonomi yang tidak banyak. Jadi perlu memerlukan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber ekonomi ini. Baiklah, persoalannya, apakah isu yang kami ingin bawakan pada hari ini? Isu yang ingin kami bawakan pada hari ini adalah berkaitan dengan isu kenaikan harga barang. Baik, isu kenaikan harga barang bukanlah satu isu yang baru diperkatakan. Akan tetapi isu yang telah wujud daripada sekian lama. Namun, sejak akhir-akhir ini, isu kenaikan harga barang kembali hangat diperkatakan dikala ekonomi negara tidak stabil. Di sini saya sertakan beberapa kedatan akhbar gambar yang saya ambil daripada internet bagi menunjukkan isu kenaikan harga barang yang kian melanda negara kita pada hari ini. Baiklah, bagi membincangkan isu ini dengan lebih terperinci dan dapat memahamkan para pendengar dan penonton di luar sana, kami akan membahagikan isu ini kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah faktor kepada kenaikan harga barang, yang kedua, kesan dan implikasi daripada kenaikan harga barang, dan yang ketiga adalah cara menangani dan solusi bagi kenaikan harga barang itu sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada faktor peningkatan harga barang. Faktor yang pertama, di sini saya senaraikan antara 5 faktor kenaikan harga barang. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah kekurangan bahan mentah, yang ketiga adalah kadar nilai mata wang, yang keempat adalah perubahan iklim dan bencana negara pengeluar, dan yang kelima adalah peningkatan kos pengeluaran dan logistik. Kita pergi pada yang pertama, iaitu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah peningkatan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan yang berterusan dalam sesebuah ekonomi. Harga barang dan perkhidmatan terus meningkat, melambung tinggi dalam sesebuah ekonomi. Mengapa? Baiklah, inflasi ini terbagi kepada beberapa bahagian pula. Antaranya adalah inflasi tarikan kos, inflasi tarikan permintaan. Dan kedua-dua jenis inflasi ini ataupun bahagian inflasi ini sememangnya akan memberikan kesan terhadap kenaikan harga barang. Sebagai contohnya, inflasi tarikan permintaan. Sekiranya permintaan terhadap pen meningkat, namun mempunyai sumber yang terhad untuk menghasilkan pen, firma akan mengambil keputusan untuk meningkatkan harga jualan bagi
pen tersebut. Mengapa? Pada masa yang sama, permintaan yang tinggi, maka firma akan mengauk keuntungan dengan meletakkan harga yang tinggi. Dalam ekonomi, sekiranya permintaan tinggi, firma akan meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan harga. Demand tinggi, maka supplier akan meletakkan harga yang tinggi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan bahan mentah. Sebagaimana yang kita tahu, negara-negara di seluruh dunia mempunyai bahan mentah ataupun kelebihan dengan bahan mentah yang tersendiri. Sebagai contohnya lah, di Malaysia kita kaya dengan bahan mentah seperti kelapa sawit, pokok getah dan lain-lain. Manakala di Arab Saudi, di Timur Tengah lah, mempunyai bahan mentah seperti petroleum, minyak bahan bakar kenderaan. Maka perkara-perkara ini juga akan menyumbang kepada peningkatan harga barang. Okey, sebagai contohnya, bagi membeli sebuah kenderaan bermotor, perkara pertama ataupun bahan utama yang perlu bagi menggerakkan kenderaan tersebut adalah minyak ataupun petrol. Maka petrol itu kita import daripada negara Arab Saudi, import ke dalam Malaysia. Maka sekiranya harga tersebut ataupun disebabkan negara kita tidak mempunyai bahan mentah petroleum tersebut, kita terpaksa beli daripada luar negara. Maka membeli itu memerlukan kos dan modal. Maka perkara tersebut juga akan meningkatkan harga barang itu sendiri. Okey. Antara contoh lain adalah bagi membuat ataupun bagi menghasilkan meja sebagai contohnya lah. Menggunakan meja namun tidak mempunyai sumber ataupun kayu yang sesuai untuk bagi menghasilkan meja tersebut, dan terpaksa kita import daripada negara-negara lain. Contohnya import kayu khusus daripada Vietnam, daripada Thailand untuk menghasilkan meja tersebut. Maka harga meja tersebut juga akan meningkat. Seterusnya adalah kadar nilai mata wang. Okey, poin yang ketiga ataupun faktor yang ketiga ini juga memainkan peranan yang amat besar dalam peningkatan harga barang. Mengapa? Sebagai contohnya, bagi produk-produk ataupun bahan dagangan yang kita import daripada luar negara dan kita masuk import barang tersebut dari luar negara dan dijual dalam pasaran Malaysia, barang tersebut akan meningkat. Mengapa? Kerana kos untuk mengimport barang tersebut adalah menggunakan mata wang ataupun nilai mata wang US dollar. Dalam perdagangan dunia, ukuran mata wang kita diikat ataupun sebagai penanda aras adalah mata wang Amerika Syarikat, iaitu dolar. Maka jika nilai mata wang kita semakin susut, maka barang tersebut ataupun barang kita import daripada luar akan dijual dengan harga yang mahal dalam pasaran Malaysia. Okey. Seterusnya adalah faktor yang keempat, perubahan iklim dan bencana negara pengeluar. Kalau kita tengok, perubahan iklim ini sebenarnya memberikan impak yang sangat besar. Lebih-lebih lagi negara kita yang sememangnya banyak bergantung terhadap negara-negara luar. Sebagai contohnya adalah harga bagi sayur-sayuran, buah-buahan, kebanyakannya adalah kita import dari negara luar. Sebagai contohnya, negara China mengimport buah timun, mengimport sayur-sayuran timun, bawang dan sebagainya lah.
juga seperti kita import sayur-sayuran daripada Thailand. Namun sekiranya negara pengeksport mengalami bencana ataupun perubahan iklim yang tidak dijangka-jangka, maka harga jualan sayuran yang mereka eksportkan ke negara kita, harga sayuran tersebut akan meningkat. Kerana mengapa? Sebab perubahan iklim di negara mereka. Contohnya lah, sayur-sayuran negara mereka tidak begitu elok, tidak menjadi akibat hujan dan bencana alam. Maka harga tersebut terpaksa dinaikkan bagi mendapatkan margin keuntungan yang sewajarnya. Okey, yang keempat adalah berkaitan dengan peningkatan kos pengeluaran dan logistik. Peningkatan kos pengeluaran ini lebih kepada penghasilan sesebuah produk juga. Lebih-lebih lagi jika menghasilkan sesebuah produk yang perlu menggunakan bahan yang diimport dari luar negara. Sebagai contohnya produk-produk automotif lah, kereta-kereta ataupun komponen kenderaan yang perlu diimport daripada Jepun, daripada Korean. Maka harga tersebut sememangnya akan mahal dan akan memberi kesan terhadap kenaikan peningkatan harga barang itu sendiri apabila masuk dalam pasaran negara Malaysia. Logistik pula adalah kos bagi penghantaran barang itu sendiri. Logistik berkaitan dengan pengangkutan, sama ada memerlukan jalan darat, jalan air dan jalan udara. Maka di situ juga memerlukan kos bagi mengangkut barang-barang yang ingin kita beli ataupun ingin kita guna. Baiklah, kenaikan harga barang sememangnya memberikan impak yang amat besar di negara kita, bukan sahaja dalam kelompok masyarakat, bahkan terhadap pendapatan negara kita juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zaim di atas penerangan yang baik dan menyeluruh tentang faktor-faktor kenaikan harga barang sebentar tadi. Jadi seterusnya kita akan melihat kepada kesan kenaikan harga barang itu sendiri. Seperti yang kita dapat lihat, di sini saya telah paparkan beberapa kesan dan impak terhadap kenaikan harga barang ini. Jadi kesan yang pertama, peningkatan kos hidup. Yang kedua, kuasa membeli berkurang. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir sekali, pertumbuhan ekonomi. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kesan kenaikan harga terhadap peningkatan kos hidup. Jadi bagaimana kenaikan harga barang ini telah meningkatkan kos hidup? Bagaimana? Jom kita lihat. Jadi ketika harga barang meningkat, pengguna mengalami tekanan kewangan. Seperti yang kita tahu, kerana mereka perlu membayar lebih banyak untuk membeli barang-barang yang sama seperti sebelumnya. Bermakna di sini, sebelumnya mereka hanya perlu membayar wang yang sedikit untuk mendapatkan barang yang mereka mahukan. Tetapi apabila berlaku kenaikan harga barang ini, mereka terpaksa membayar lebih banyak wang untuk membeli barang-barang yang sama untuk memenuhi keperluan mereka. Yang bermakna di sini nilai mata wang mereka telah berkurang. Jadi seterusnya, ia juga menyebabkan kuasa beli mereka telah mengecut. Dengan kuasa beli yang mengecut ini, pengguna telah terpaksa menghabiskan lebih banyak wang mereka untuk membeli keperluan harian, terutamanya barang-barang asas seperti makanan, pakaian dan lain-lain lah. Jadi terutamanya golongan yang berpendapatan rendah, mereka ini lebih terjejas kerana kenaikan harga barang ini telah menambah kesukaran untuk memenuhi keperluan asas mereka. Selain itu, kenaikan harga
barang terutamanya minyak juga turut menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup. Jadi bagaimana kenaikan harga minyak ini dapat memberi kesan kepada peningkatan kos sara hidup dengan kenaikan kos pengangkutan dan penghantaran barang. Jadi ini secara tidak langsungnya telah menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup secara keseluruhan, dan kesannya telah mengakibatkan kenaikan harga barang, menyebabkan kenaikan kos perkhidmatan seperti pengangkutan awam, yang semuanya menyumbang kepada kos sara hidup secara keseluruhan. Ini secara khusus memberi kesan kepada golongan berpendapatan rendah yang mempunyai keupayaan kewangan yang terhad untuk menangani kenaikan harga barang ini. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada kesan yang kedua, iaitu kesan terhadap kuasa membeli pelanggan ataupun kurangnya akses kepada barang dan perkhidmatan yang mereka perlukan dalam kehidupan harian mereka. Jadi golongan yang berpendapatan rendah terutamanya menjadi mangsa apabila harga barang meningkat. Ini dikatakan demikian kerana mereka mungkin tidak mampu untuk membeli barang atau perkhidmatan yang mereka perlukan ketika harga barang ini naik. Contohnya kita dapat lihat apabila harga barang makanan naik, terutamanya individu atau keluarga yang terjejas mungkin menghadapi kesulitan untuk membeli makanan yang mencukupi untuk keluarga mereka setiap hari, mengakibatkan kurangnya akses kepada makanan yang berkualiti dan segar, makanan yang berkualiti dan pelbagai. Begitu juga dengan sektor perubatan. Kenaikan harga dalam sektor perubatan telah menyebabkan kurangnya akses kepada perkhidmatan kesihatan yang golongan-golongan berpendapatan ini perlukan, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mendapatkan rawatan atau ubatan yang mereka perlukan untuk menjamin dan menjaga kesihatan mereka. Kenaikan harga barang juga telah menyebabkan penurunan akses kepada perkhidmatan asas seperti pengangkutan awam atau perumahan yang selamat dan selesa. Oleh itu, kesan kenaikan harga barang ini bukan sahaja menyebabkan tekanan kewangan, tetapi juga menyebabkan kepada menyumbang atau ia telah menghambat pertumbuhan sosioekonomi dengan menghalang golongan berpendapatan rendah daripada mendapat akses kepada keperluan asas untuk hidup yang lebih selesa dan berkualiti. Jadi yang seterusnya kita dapat lihat bahawa kenaikan harga barang ini juga secara tidak langsungnya telah memberi kesan kepada ketidakstabilan ekonomi dan sosial dengan beberapa cara yang mungkin berpotensi merumitkan keadaan kewangan sesebuah negara itu, terutamanya di negara Malaysia lah. Jadi ia dapat dilihat apabila harga barang naik secara mendadak, ia telah mendorong kepada peningkatan inflasi. Seperti yang kita tahu, inflasi itu adalah peningkatan harga barang secara mendadak, yang bermaksud di sini atau kata lainnya, harga umum untuk barang dan perkhidmatan akan meningkat, yang mana peningkatan harga barang ini boleh menyebabkan wang menjadi kurang bernilai, serta ia menyusahkan rakyat dalam membuat keputusan pembelian dan pelaburan. Ia juga boleh menghambat pertumbuhan ekonomi kerana pengguna akan mengurangkan pengeluaran. Pelaburan mungkin berkurangan dan perniagaan mungkin mengalami peningkatan kos produksi. Kesannya, ia mungkin boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mantap. Dari segi sosial, kita dapat lihat kenaikan harga barang yang terlalu tinggi menyebabkan kebimbangan sosial kerana rakyat mungkin merasa tidak puas hati dengan keadaan ekonomi semasa, yang boleh mengakibatkan peningkatan protes dan gangguan sosial yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat secara keseluruhan.
Jadi contohnya kita dapat lihat menurut berita harian di Johor, PKR Johor telah mengadakan flash mob ataupun perkumpulan rakyat di tempat umum secara tiba-tiba. Itulah maksud flash mob. Mereka ini telah menggesa kerajaan untuk mengembalikan subsidi makanan. Oleh itu mereka telah mengadakan protes dan gangguan sosial bagi mengembalikan subsidi makanan yang mereka mahukan tersebut. Jadi kesan yang terakhir, kita dapat lihat kenaikan harga barang yang meluas telah memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara disebabkan oleh kurangnya wang yang tersedia untuk pelaburan, yang mana wang ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang stabil. Sebagai contoh, kita dapat lihat kenaikan harga barang dapat menyebabkan kurangnya belanjaan pelaburan dalam industri, yang mana ia telah memberi impak kepada kurangnya peluang pekerjaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tambahan pula, kenaikan harga ini juga telah mengurangkan belanjaan pengguna kerana mereka mungkin terpaksa mengurangkan perbelanjaan untuk menyelaraskan dengan pendapatan yang tetap, yang mana ia boleh mengurangkan permintaan domestik secara keseluruhan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Zarif untuk menerangkan tentang langkah-langkah dan cara-cara untuk menangani kenaikan harga barang ini. Saudara Zarif, dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang sebelum ni. Okey, baiklah. Sekarang saya akan terangkan baiklah, sebelum tu saya akan cerita pendahuluan dulu. Pada abad ke-21, merupakan garis masa tamadun manusia mencapai kemajuan secara global. So, pencambahan kemajuan sains dan teknologi untuk melingkari kehidupan kita hari ini telah menjadikan persaingan yang kompetitif antara kuasa dunia untuk menguasai pasaran global. Kesannya berlaku peperangan dingin dan juga rebutan kuasa sehingga menyebabkan pergolakan ekonomi. Malaysia sebagai negara yang membangun turut menerima kesan seperti kenaikan harga barang macam yang kita tengah bincangkan sekarang ni secara khusus dan kos sara hidup secara amnya. Kemudian, walaupun kita tidak mempunyai kuasa untuk menghalang pergolakan dan peperangan yang berlaku antara kuasa-kuasa besar dunia, tetapi kita boleh menyusun strategi untuk memastikan masyarakat di Malaysia tidak menerima kesan dia. Oleh hal yang demikian, dengan sebab benda tu, mustahak untuk kita mengetahui cara menangani kenaikan harga yang berangan ni demi kemaslahatan kita bersama. Baiklah, dengan itu saya akan berkongsi ataupun memberitahu beberapa langkah dan cara menangani kenaikan harga barang di Malaysia ni. Baiklah. Yang pertama, seperti yang saya tulis dalam slide saya, memastikan segala bekalan secara domestik mencukupi. Baiklah. Macam saya nak cakap, prakarsa utama untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang adalah dengan memastikan bekalan secara domestik mencukupi. Baiklah, untuk pengetahuan semua lah, kenaikan harga barang berlaku kerana permintaan yang tinggi. Dia daripada pengguna tetapi bekalan produk tersebut terhad. Benda tu dah terhad tapi permintaan sangat tinggi. Sebagai contohlah, Allahumma shalli. Macam saya tahu, minyak ni susah nak dapat. Then permintaannya sangat terhad, permintaannya sangat tinggi padahal barangnya sangat terhad. Lebih kurang macam itulah. Then maka pembekal atau pengeluar produk tersebut akan menaikkan harga demi menampung jumlah permintaan yang tinggi. Sebabkan ramai sangat jumlah permintaan yang sangat tinggi, jadi
terpaksalah pembekal atau pengeluar produk menaikkan harga demi menampung jumlah pembelanjaan mereka dan semua. Kemudian, sehingga pasaran kembali stabil dan menurunkan semula harga kepada harga yang asal. Kemudian, pihak berkuasa seperti kerajaan boleh memastikan negara kita mempunyai stok penimbal kepada produk-produk yang lazimnya akan naik harga pada masa tertentu. Sebagai contoh, menjelang musim perayaan seperti Raya Cina, Raya Aidilfitri, Hari Raya Khas dan lain-lain, harga daging dan ayam akan naik. Maka pihak berkuasa boleh membenarkan jumlah import masuk bekalan daging dan ayam lebih banyak berbanding waktu biasa. Bab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Jelasnya, memastikan bekalan domestik mencukupi atau kemandiran bekalan makanan, kita akan membendung kenaikan harga barang. Kemudian, untuk yang kedua, langkah, cara dan menangani. Baiklah, yang pertama sudah settle. Yang kedua adalah menetapkan harga siling dan pemantauan secara kerap oleh pihak berkuasa. Baiklah, yang kedua ni adalah langkah yang kedua. Kaedah pengawalan harga ini telah pun diasimilasikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN. Penetapan harga siling pada bekalan makanan seperti minyak masak, roti, gula dan tepung cukup signifikan bagi membantu meringankan beban kewangan masyarakat, khususnya kepada golongan yang miskin lah. Selaras dengan langkah tersebut, pemantauan dan tindakan yang tegas oleh pihak berkuasa terhadap peniaga perlu dipertingkatkan. Hal ini kerana terdapat laporan oleh media bahawa peniaga hanya mengikuti barang harga yang ditetapkan pihak berkuasa. Apabila mereka melakukan pemantauan, mereka akan melakukan harga biasa. Tapi bila dia tidak melakukan pemantauan, mereka akan menaikkan harga tu. Maksudnya macam apabila orang bila ada melakukan pemantauan, mereka akan jual dengan harga yang sangat macam harga biasa yang dijual, tapi bila dah tak check, orang tak check selalu, so dia akan naikkan harga sebab dia semacam tak ada apa pun, macam tu lah lebih kurang. So bagi mengatasi masalah ini, kita mesti melakukan pemantauan dengan kerap untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang. Baiklah, saya sambung dengan langkah seterusnya, iaitu mempraktikkan amalan jimat cermat. Baiklah, yang ketiga ni, mempraktikkan amalan jimat cermat ni adalah suatu yang perlu kita praktikkan dalam hidup kita, iaitu mendepani dengan macam seperti yang kita tahu, mendepani era media sosial yang mudah mempengaruhi kita pada zaman sekarang, iaitu dengan membeli sesuatu produk yang macam kau nampak benda yang best je, beli terus. Benda best je, beli terus. Barang, terutamanya barang online lah biasanya. Kita perlu sedar yang dengan kemampuan diri sendiri. Bab kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Kita kena pandai membezakan antara keperluan dan kehendak. So, benda ni kita perlu praktikkan dalam hidup kita. So, barulah tak ada barang harga naik. Macam tu lah nak atasi kenaikan harga barang. Dia bila mereka sudah naikkan barang, bila kita tak ada duit, itu yang membuatkan kita jadi miskin. Sebab sebabkan kita selalu membelanja, nampak benda je terus nak beli. So itu yang membuatkan kita akan miskin kerana kita tidak mempraktikkan amalan jimat cermat dalam dunia kita. Kita macam sekiranya duit kita, kewangan kita tidak kukuh sekarang ni, kita kenalah mempraktikkan amalan jimat cermat ni. Macam tu. Untuk lebih-lebih lagi golongan yang baru menamatkan pengajian dan melangkah ke alam pekerjaan. Baiklah. Itu segi bahagian mempraktikkan amalan jimat cermat. Kemudian dia
Bila kita mempraktikkan amalan jimat cermat ni, dia akan memberi kesedaran kepada semua ahli masyarakat secara tidak langsung. Ianya menyelesaikan masalah kenaikan harga barang. Macam tu. Okay, baiklah. Kemudian, mengawal import dan ekspor produk secara berkesan. Kita sebenarnya mempunyai jumlah peratusan import makanan yang tinggi kerana kita tidak mampu untuk bergantung kepada pengeluaran tempatan. Selagi kita berjaya untuk menghasilkan bekalan makanan dan produk lain yang cukup untuk permintaan domestik, kaedah import makanan wajar untuk diguna pakai. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa boleh mengawal import dan ekspor dan memastikan harga barang tidak naik. Dengan kita mengawal barang ekspor dan import semua yang daripada luar negara maupun dalam negara. Contohnya apabila harga minyak masak naik, kerajaan membenarkan pembekal untuk mengimport masuk bekalan dari luar seperti minyak masak dan dengan lebih banyak dan daripada pembekal yang lebih berpatutan. Kerajaan juga perlu memastikan bekalan import tersebut melepasi piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh agensi berkaitan. Izharnya, kenaikan harga barang boleh dibendung dengan mengawal import dan ekspor. Baiklah. Itu yang keempat. Dan kemudian, kelima, memboikot pasaraya yang menaikkan harga. So, apabila ada pasaraya yang memberikan harga yang terlampau banyak ataupun memberikan harga yang terlampau tinggi yang membuatkan ekonomi negara makin kecundang, yang membuatkan kita menjadi lagi miskin. So, kita kena boikot kedai itu ataupun sebuah kedai pasaraya tersebut. Untuk bagi memastikan ekonomi Malaysia lagi naik dan tidak jatuh miskin. Kemudian yang terakhir, membuat kempen yang berkesan. Membuat kempen seperti kita memberi suara kita kepada kerajaan untuk menurunkan harga barang. Ataupun kita membuatkan kempen macam tu seperti berjimat cermat tadi. Secara tidak langsung ianya akan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia ataupun kerajaan untuk menurunkan harga sebuah barang. Baiklah. Itu sahaja langkah menangani daripada saya. Kemudian, baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada ni, sebenarnya pelbagai langkah yang boleh diambil dengan mengatasi kenaikan harga kos barang ni, harga barang. Jika segala apa yang saya katakan ni didengar oleh kerajaan dan terus mengambil tindakan, pasti masyarakat tempatan kenaikan kos sara hidup mereka dapat dikurangkan. Baiklah. Ibarat seperti peribahasa Melayu, ingat antara belum kena, hemat antara belum habis. Pihak berkuasa dan seharusnya membantu meringankan beban masyarakat dan memberikan penyelesaian dan bukan bersifat sementara seperti bantuan kewangan. Hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Berbekalkan kekayaan alam semula jadi yang kita miliki seperti sumber tanah air yang mencukupi, kita seharusnya mampu untuk menghasilkan ekonomi yang berdikari dan tidak bergantung kepada kedudukan ekonomi global serta inflasi. Itu harga barang semua naik itulah. Semoga generasi akan datang dikurniakan pemimpin dan masyarakat yang berganding bahu, bagai au dengan tebing, sentiasa memerlukan antara satu sama lain untuk meningkatkan taraf rakyat ke negara dan negara ke tahap yang lebih baik dan kekal harmoni. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.